أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم. Ayat yang ke-50 Suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang membawa arti, dan ingatlah ketika kami telah memerintahkan kepada seluruh para malaikat, sujudlah kamu kepada baginda Adam. Maka seluruh malaikat sujud kepada junjungan baginda Adam, kecuali iblis. Siapakah iblis? Iblis itu adalah daripada jenis jin dan telah mengingkari akan perintah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka, adakah kamu wahai manusia tergamak menjadikan iblis dan syaitan itu sebagai sahabat-sahabat karib kamu untuk dijadikan tempat memohon perlindungan dan mendapat kekuatan? Sungguh amat dahsyat perbuatan jahat kamu itu, kerana syaitan itu maupun zuriat-zuriatnya adalah musuh bagi kamu. Maka kamu menjadikan syaitan dan iblis itu merupakan penolong-penolong kamu, itu merupakan tindakan yang zalim. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Jelas daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-50 Suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala melarang sekeras-kerasnya seluruh umat manusia menjadikan iblis mahupun bala tenteranya syaitan, mahupun seluruh keturunan iblis dan syaitan itu sebagai sahabat karib ataupun tempat untuk kita mendapatkan pertolongan mahupun mendapatkan perlindungan. Jangan sama sekali bersahabat dengan iblis, syaitan dan bala-bala tenteranya maupun zurat keturunannya. Kita bakal menjadi mangsa kesesatan iblis, syaitan dan zuriat-zuriat keturunannya. Sedang pendengar yang budiman lagi yang dirahmati Allah, sedang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, sekiranya saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan di rumah ada keinginan untuk ajukan persoalan berhubung tentang bahaya bersahabat dengan iblis dan syaitan, silakan untuk membuat panggilan di talian 0377268114 ataupun melalui email tanyalahustad@tv9.com.my. Sekiranya ada persoalan, silakanlah mengajukannya. Sedang penonton yang budiman, lagi yang dirahmati Allah, Al-Imam At-Tabari menjelaskan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-50 Suratul Kahfi, betapa iblis itu tidak akan berdiam diri, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala mengakui bukan sekadar iblis sahaja, bukan sekadar bala tenteranya yang terdiri daripada syaitan-syaitan, yang mana syaitan itu adalah daripada jenis ataupun golongan jin, malah zuriat-zuriat keturunan iblis dan syaitan akan terus-menerus merosakkan manusia dengan
apa cara sekalipun agar manusia berdamping dengannya dengan tujuan tak lain tak bukan untuk menyesatkan manusia dan bersama-sama dengan manusia yang menjadi mangsanya itu dihumbankan ke dalam neraka. Wal-'ayazubillah. Sebab itulah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberi amaran yang sekeras-kerasnya, jangan sesekali kita bersahabat dengan iblis dan syaitan. Ayat yang ke-6 surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbakum liyakunu min ashabis sa'ir." Sadaqallahul azim. Artinya bahwasanya syaitan itu terhadap diri kamu wahai seluruh umat manusia adalah musuh yang amat berbahaya bagi kamu. Maka awasilah gerak-geri syaitan, iblis dan zuriat keturunannya yang sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan kamu. Sesungguhnya iblis, syaitan dan zuriat keturunannya itu akan sentiasa menjadikan mangsanya daripada kalangan manusia bersama-sama dengannya dihumban ke dalam neraka sa'ir yang amat pedih lagi dahsyat siksaannya. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Oleh itu, jangan terperangkap dengan apa jua perangkap-perangkap maupun jerangkap yang disediakan oleh syaitan. Persoalannya yang timbul, kenapa manusia perlukan perkhidmatan iblis dan syaitan? Sudah Allah Ta'ala sediakan kepada manusia itu pelbagai kelebihan. Allah Ta'ala dah berikan kepada manusia itu pelbagai bentuk kemudahan di muka bumi ini. Tapi kenapa manusia masih lagi mahukan perkhidmatan daripada syaitan? Sesungguhnya manusia melakukan sedemikian rupa kerana manusia itu ada cita-cita yang jahat. Manusia itu ada keinginan yang jahat. Selagi mana manusia berfikir dengan fikiran yang jahat, iaitu dengan fikiran yang ghaflah, maupun manusia itu mempunyai kehendak, keinginan cita-cita yang jahat, iaitu syahwat. Selagi itulah manusia akan terdorong dirinya untuk menggunakan khidmat daripada iblis maupun bala tenteranya syaitan, begitu jua daripada zuriat-zuriat keturunannya. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah. Dan apabila kita menyebut tentang iblis, sudah dilaknat Allah kerana enggan sujud kepada baginda Adam alaihissalam, dan disebutkan di situ jenis gulungan syaitan, iblis maupun syaitan adalah daripada jenis yang sama. Yang mana Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-50 suratul Kahfi yang saya bacakan tadi. Kana minal jin, bahawa iblis, syaitan itu daripada jenis jin. Dan zuriat-zuriat keturunannya. Dalam hal ini Imam At-Tabari menjelaskan ada syaitan dan zuriat-zuriatnya itu yang mana sentiasa mengekori manusia dan mengejar di mana sahaja manusia berada. Dinamakan syaitan itu dengan nama Dasimun, Dal, Alif, Sin, Mim, yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Imam Al-Ash'ari dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib maupun dalam tafsirnya Futuhatur Rabbaniyah bagi menjelaskan kenyataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, antaranya syaitan yang berjenama Dasimun yang sentiasa mencari jalan dan mengekori manusia. Alhamdulillah kita sudah ada pemanggil yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan abang? Saya ni Muhammad bin Muhammad Said daripada Jerantut. Alhamdulillah. Silakan bang. Ya, saya nak bertanya satu soalan.
berkaitan dengan syaitan dan zuriat-zuriatnya tu lah. Ya. Masa ini Ustaz, soalan saya, syaitan ni tahu saya dijadikan oleh Allah satu makhluk, kan? Jadi makhluk ni terbagi kepada dua, iaitu syaitan jin dan syaitan manusia. Tak kala zaman sekarang ni saya tengok keadaan sekarang lah. Syaitan manusia ni banyak. Kadang-kadang kita pergi ke seorang masjid pun kita sembahyang dengan syaitan. Kadang-kadang kita berjiran dengan syaitan. Jadi macam mana kita nak menenangkan fikiran kita dalam keadaan terbenegia lah. Jadi sekianlah soalan saya, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih abang. Sidang penonton yang budiman lagi yang dirahmati Allah, satu persoalan yang dikemukakan dan penanya tadi ada menjelaskan kepada kita berhubung tentang syaitan. Ya, syaitan ni ada dua. Syaitan daripada jenis jin yang Allah jadikan daripada api dan syaitan daripada jenis manusia. Syaitan ni apa? Syaitan ni gelaran daripada istilah bahasa Arab. Tasyaitana ya tasyaitanu tasyaitunan. Maknanya yang melampau-lampau. Jadi manusia yang melampau-lampau tindak tanduk buruknya itulah dia. Maknanya syaitan daripada jenis manusia. Jadi jin yang melampau-lampau itu yang sentiasa nak menyesatkan manusia. Itulah dia syaitan daripada jenis jin. Persoalan yang saudara kita timbulkan maknanya berdepan dengan satu situasi, satu keadaan ramai manusia yang melampau-lampau tindak tanduknya. Dalam hal ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi, salasu khilalin la yu'azibukumullahu bima amiltum, asyukuru lillah wad du'a'u wal istighfar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.